akan bimbing kamu insya-Allah. Yang kedua, dah kita niat haji, kita tengok pula yang kedua, niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat. Kita kalau daripada Madinah Al-Munawwarah, dia ada miqat Zulhulaifah ataupun tempat yang ada nama Masjid Bir Ali. Jadi dapat ustaz tak mau nak detail tentang tu sebab tadi takut pening terus. Jadi kita ambil secara kasar sahaja insya-Allah. Seterusnya yang ketiga, meninggalkan larangan ihram. Meninggalkan larangan ihram. Ketika mana kita dah niat ihram di miqat, kita dah niat haji, kita kena meninggalkan larangan ihram. Kita kena meninggalkan larangan ihram. Sedikit larangan ihram yang ustaz nak sebut dekat sini. Lebih kurang lah, tak perlu salin, hanya nak sebut sahaja. Di antaranya bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki, yang pertama sekali dia mesti kena pakai kain ihram yang akan kita pakai sebentar lagi. Yang kedua, bagi orang lelaki tidak boleh memakai benda-benda yang menutupkan kepala dia. Songkok tak boleh pakai, kepiah putih tak boleh pakai, topi cap tak boleh pakai, topi keledar tak boleh pakai. Jadi kepala bagi orang lelaki yang dah pakai kain ihram, dia kena freekan kepala dia. Dia kena terus nampak atau udara, nampak matahari. Dia hanya kena pakai slipper sahaja. Slipper yang nampak 5 jari kaki dan nampak tumit. Boleh tak nak pakai kasut sukan dalam haji? Boleh. Tak boleh. Nak pakai kasut sekolah boleh? Boleh. Nak pakai kasut nak pergi supermarket boleh tak? Boleh. Kena pakai kasut apa? Slipper sahaja. Slipper pun kena nampak. Yang pertama kena nampak apa? Ibu jari kaki 5 dan yang kedua kena nampak tumit. Jadi kena pakai slipper sahaja bagi orang lelaki. Seterusnya syarat yang keempat, bagi orang lelaki, pantang larang yang keempat, tak boleh pakai pakaian yang berjahit, yang bersarung dan juga yang bercantum. Betapa tu pening dah. Tak boleh pakai pakaian yang berjahit, bersarung dan juga bercantum. Ambil bahasa mudah dia. Para pelajar ketika mana dalam haji kena pakai benda ni sahaja bagi orang lelaki. Jadi pakaian-pakaian yang ada pada kamu kena tanggalkan. Kamu hanya boleh pakai 2 benda ni sahaja bagi orang lelaki. Cara dia nak pakai macam mana? Ustaz tunjuk sikit. Ustaz tunjuk sikit bagi orang lelaki. Yang pertama sekali, dia kena tanggalkan segala pakaian dia. Tetapi kalau duduk bilik 5 orang, jangan duduk buang terus, tak kira kawan nampak habis. Kan? Maksud kata, tanggalkan pakaian tu masuk dalam tandas dan sebagainya, baru tanggalkan pakaian. Jadi bagi orang lelaki, dia kena pakai kain ihram macam ni. Kain ihram ni, dia ada jahit tak? Dia bercantum tak? Macam ni, macam kain pelikat. Jadi bila dia tak ada syarat-syarat tu, kita boleh pakai dia. Kita boleh tak ambil kain pelikat, kita pakai kain ihram? Boleh. Sebab dia berjahit dan dia bercantum. Kita boleh tak ambil kain batik mak kita pakai? Tak boleh sebab dia ada sifat-sifat yang berikut. Jadi kain macam ni kita boleh pakai sebab dia tak ada sifat-sifat yang seperti mana ustaz sebut. Jadi tengok elok. Tengok elok. Kita akan pakai nanti ni. Ustazah, kita pergi setiap seorang satu kan? Setiap seorang akan dapat kain ni seorang satu lagi. Jadi kamu kena tengok elok sebab kamu akan pakai sekejap lagi. Kamu akan pakai sekejap lagi. Cara dia mudah sahaja. Ustaz ambil ajak yang paling mudah. Satu cara sahaja. Kita ambil hujung ke hujung ni, hujung kanan dan juga hujung kiri, kita cantumkan. Kita bawa ke kanan sebab ustaz kuat tangan kanan. Kalau kata siapa yang kuat tangan kiri, nak bawa ke kiri pun tidak menjadi masalah. Ada siapa yang kidai kat sini kuat tangan kiri? Okey, ada 2-3 orang. Jadi macam ustaz selesa bawa ke kanan sebab ustaz kuat tangan kanan. Jadi tengok elok ni. Tengok elok. Jadi bila dah kita tarik macam ni, kita ambil tangan kiri kita tekan kat sini, kita bawa mai ke depan. Lepas tu kita tutup balik. Lalu dekat sini kita buat seperti mana kita pakai kain pelikat. Pakai kain pelikat dan kita bilik dia dekat sini. Bilik dekat sini sekali ke ataupun 2 kali.
Dan anggaran ketinggian mestilah lebih rendah daripada lutut dan mestilah tinggi daripada kita punya buku tadi. Jangan pula nak pakai kat ihram tiba-tiba setengah paha orang tu. Setengah paha sebab nampak aurat kita. Dia kena rendah daripada lutut dan atas daripada buku lali. Boleh faham ni? Okey, sekali kita akan ajak cara pakai. Seterusnya, kain yang kedua. Kita akan pakai di sebelah atas. Tengok elok. Kain yang kedua kita akan pakai di sebelah atas. Simple sahaja, mudah sahaja. Nah, bagi center, bagi sama-sama tengah kiri dan juga kanan. Ambil yang kiri ini, letak di sini, masukkan di dalam ini. Lepas tu yang kanan ini buat selepak, buat macam tu. Simple. Mudah saja kan? Jadi bila mana kita nak tawaf, kita nak keliling Kaabah, kita disunatkan itibak. Itibak itu kita buka ni, kita bagi nampak kita punya bahu kanan. Jadi bila kita nak tawaf, kita angkat macam tu. Kerana apa? Kerana syiar dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita tunjuk anggota kita ni, nak tunjuk kekuatan kita. Kan? Jadi bila mana kita nak tawaf, kita akan pakai macam ni. Bila dah habis tawaf, kita nak solat sunat tawaf, kita tutup balik. Kita tutup balik macam ni, kita boleh solat sunat tawaf. Dah habis solat sunat tawaf, kita dah minum zam-zam, kita akan pergi ke tempat sa'i. Kita akan berjalan daripada Safa ke Marwah, kita pakai macam ni juga. Kita dah tak buka dah macam ni. Tak buka dah kita punya bahu kanan. Okey, boleh faham tentang pakaian ihram? Ada apa-apa soalan? Faham tak? Faham. Okey. Seterusnya, itu yang ketiga, meninggalkan larangan ihram. Kita tengok pula yang keempat, mabit di Muzdalifah. Mabit ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita sebut bermalam di Muzdalifah. Nanti kita akan bawa, kita akan tagging, kita akan buat signage dekat sana. Apa tempat yang bernama Muzdalifah, kena ada di sini di Muzdalifah. Bermalam ni lebih kurang kita duduk di situ daripada jam 12 tengah malam ataupun sampai ke subuh dan sebagainya. Tengok pula yang keenam, meletak anak batu di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Apa peristiwa besar pada 10 Zulhijjah? Siapa boleh jawab? Ustaz bagi hadiah. Apa peristiwa besar pada 10 Zulhijjah? Apa peristiwa besar kepada seluruh umat Islam pada 10 Zulhijjah? Cepat. Tek-tek tahu kita duduk sambut ni. Cepat. Siapa jawab tadi? Siapa jawab? Kamu jawab, hari raya? Mari depan. 10 Zulhijjah, hari raya haji. Yang mana kita duduk sembelih lembu, kita duduk sembelih rambau dan sebagainya. Lupa lah. Okey lah, nanti ambil hadiah ni. Sama-sama. Okey. 10 Zulhijjah, bagi orang yang tidak pergi ke Mekah, kita akan sambut hari raya haji. Dan di sana pun sambut hari raya haji. Cuma mereka sedang melontar pada apa? Pada 10 Zulhijjah. Seterusnya, ini yang keenam. Yang ketujuh, bergunting ataupun bercukur. Bagi orang lelaki disunahkan untuk cukur terus. Kalau kata rambut panjang ke pendek ke, sunnah dia untuk cukur terus. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW mendoakan bagi orang yang bercukur ini 3 kali ganda melebihi orang yang bergunting. Jadi sayang tak nak cukur rambut? Sayang tak? Agak-agak sayang tak? Tapi Pak Arab ambil cukur, nak cukur rambut tinggi buntok je. Tak ada masalah, kerana Nabi Muhammad mendoakan kelebihan bagi orang yang bercukur. Seterusnya yang ke-8, mabit ataupun bermalam di Mina. Bermalam di Mina selama 3 hari. Seterusnya yang ke-9, melontar anak batu di 3 jamrah. Sughra, wusta dan juga kubra. Dekat sini kita melontar juga, tetapi dekat sini kita hanya melontar pada 1 jamrah saja, iaitu jamrah kubra, jamrah yang terakhir. Akan tetapi dekat sini kita melontar di ketiga-tiga jamrah. Dekat sini dan dekat sini dia ada perbezaan.
Dekat nombor 6 ni kita meletak dengan kita memakai kain ihram. Lepas kita pakai kain ihram, kita bergunting, kita bercukur, kita dah tahallul, kita dah boleh pakai pakaian biasa. Kita dah boleh pakai t-shirt, kita dah boleh pakai tracksuit dan sebagainya. Dan bila mana kita pergi meletak kali yang kedua, ketiga dan juga keempat, kan, pada 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, kita boleh pergi meletak dengan pakai pakaian biasa sahaja. Faham tak? Faham ataupun tidak? Okey. Seterusnya yang ke-10, bila dah habis meletak di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari, kita akan balik ke Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidil Haram. Kita akan tawaf dan juga sa'i haji. Dan tawaf dan sa'i haji ini kita akan pakai pakaian biasa sahaja. Tidak perlu untuk kita pakai kain ihram. Okey. Mana kata kita akan tawaf dan sa'i ni berapa kali? Kita akan tawaf 2 kali. Tawaf yang pertama kita akan pakai kain ihram, dipanggil tawaf umrah dan juga sa'i umrah. Tawaf yang kedua kita dah tahallul, kita akan tawaf haji dan juga kita akan sa'i haji. Dan seterusnya yang terakhir, yang ke-12, tertib pada kebanyakan rukun. Maksud kata kena ikut dia punya nombor-nombor dia. Dan nombor 1 kena buat dulu, nombor 2 kena buat dulu, nombor 3 kena buat dulu, nombor 4 kena buat dulu, sampai habis nombor yang ke-13. Okey, ini ringkasan ibadah haji. Nampak ke tak nampak? Ke duk pening-pening lagi? Nampak tak? Nampak. Kan? Nampak tak? Agak-agak kalau dah pakai pakaian ihram tu boleh buat tak? Boleh buat. Kan? Nak meletak ni, meletak hari yang mula tu kita pergi meletak 1 tempat ke 3 tempat? 1 sahaja. Kita pergi meletak di mana? Jamarat yang mana? Jamarat yang mana? Yang kubra. Waktu ni kita pakai kain ihram ke kita pakai t-shirt? Kita pakai kain ihram. Seterusnya, meletak yang kedua, ketiga, keempat. Kita meletak di 1 ke 3 jamarat? 3 jamarat. Yang pertama apa? Sukra. Yang kedua wusta. Yang ketiga kubra. Waktu ni kita pakai kain ihram ke kita pakai t-shirt? Kita pakai t-shirt. Kita hanya pakai t-shirt sahaja. Okey, takat tu ada apa-apa soalan dah nak tanya Ustaz? Faham ke tak faham? Faham. Okey, seterusnya kita akan tengok sikit lafaz niat haji. Lafaz niat haji. Disebut sama-sama. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini contoh gambaran tempat yang pertama. Okey, saat lagi ni para pelajar yang dirahmati Allah, kita akan buat simulasi kita bertolak daripada lapangan terbang KLIA terlebih dahulu. KLIA duduk di mana? Halo Ustaz. KLIA duduk di mana? Kuala Lumpur. KLIA duduk di Kuala Lumpur. Kita akan bertolak daripada Kuala Lumpur menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah dia ada beberapa tempat, di antaranya ini di depan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Nampak Ustaz tak kat dalam gambar ni? Siapa boleh tukar Ustaz kat mana? Ustaz bagi dia. Angkat tangan. Ustaz kat mana? Belah depan tak mana? Mana main tunjuk Ustaz duduk tahu mana? Kamu dapat hadiah lagi? Dapat hadiah lagi? Belum lagi, main tunjuk Ustaz duduk tahu mana? Boleh tunjuk Ustaz betul Ustaz bagi hadiah? Mana Ustaz? Okey, salah. Ada tak orang nak handsome? Cari jumpa dah Ustaz.
Jumpa tak Ustaz kat mana? Oh, salah juga. Sikit lagi nak betul. Salah. Betul. Betul. Okey. Tepuk tangan kat adik kita. Kita bagi dia tengok Ustaz. Okey, ni biar dia. Darjah berapa ni? Darjah 2. Nak pergi haji sekali ni okey ke? Dah bersedia tak? Agak-agak nak pergi haji nanti nak bawa duit berapa ringgit? RM3 cukup dah? Cukup dah? Nak makan apa di sana ni? Nasi ayam ke? Nasi pabu ke? Nasi apa? Nasi ayam okey tak apa. Kita sedingan. Nasi pabu. Okey, bila kita tengok di sini, di Madinah Al-Munawwarah ni, dia ada beberapa tempat yang menarik. Di antaranya yang kita tengok dekat depan kita ni Masjid Nabawi. Tolong bagi perhatian, tengok depan balik. Yang kedua, dia ada maqam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ada Saqifah Bani Sa'idah. Seterusnya ada perkuburan Baqi' dan ada Masjid Quba. Ini Madinah Al-Munawwarah. Kita tengok pula seterusnya. Ini Masjid Nabawi. Antara kelebihan-kelebihan lain yang ada pada Masjid Nabawi, terletaknya makam Nabi, digandakan pahala sebanyak 1000 kali ganda bagi orang-orang yang beribadah di Masjid Nabawi. Seterusnya tempat yang tenang. Kenapa Madinah ini disebut sebagai tempat yang tenang? Sebab di antaranya tempat kewafatan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar satu cerita tak? Okey, cuba bagi perhatian. Ketika mana dalam peristiwa haji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi buat haji daripada Mekah Al-Mukarramah, daripada Madinah Al-Munawwarah menuju ke Mekah. Dan Nabi Muhammad ni dia merupakan orang Mekah. Dan bila dia pergi buat haji di Mekah Al-Mukarramah, bila mana dia nak balik daripada Mekah, Nabi Muhammad dipujuk, dirayu oleh adik-beradik dia, sahabat handai dia yang duduk di Mekah. Sahabat handai dia kata, wahai Muhammad, hang orang Mekah, pasal apa hang nak balik duduk di Madinah? Lalu Nabi Muhammad sebut, innal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Nabi Muhammad sebut, Madinah ini tempat yang tenang, tempat yang damai sekiranya kamu mengetahuinya. Lalu ketika mana Nabi balik ke Madinah Al-Munawwarah, tak lama selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, dan ketika itu tidak lama kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad sebut Madinah ini tempat yang tenang. Siapa biasa pergi Madinah dan Mekah? Ada siapa-siapa biasa pergi tak? Kalau kamu biasa pergi Madinah, kamu akan rasa tempat tu masya-Allah. Kan dia tenang, kita rasa tenang. Tenang yang tak boleh nak digambarkan. Lupa perlih ni kalau kita pergi Madinah ni. Macam tak mau balik. Tetapi disebabkan kita boleh duduk di sana 10 hari saja, terpaksa balik juga. Dan Madinah ini selain adanya Masjid Nabawi, selain adanya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beribu-ribu lagi makam para sahabat, makam para aulia Allah, wali-wali Allah dan sebagainya. Dan disebutkan juga dekat sini terletak banyak kisah para sahabat di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kita masuk pula, kita nak tengok Mekah Al-Mukarramah. Bila kita tengok Mekah, kita pasti akan terbayang dalamnya bila? Kaabah. Okey, gambar ini bukan gambar Ustaz ambil daripada internet lah. Ini daripada bilik hotel Ustaz pada tahun 2019 Ustaz ambil. Memang bilik view Kaabah, memang nampak Kaabah. Ini adalah Kaabah. Ini adalah Kaabah. Dan dekat sini selalu kita buat apa di Kaabah? Tawaf. Pusing-pusing. Betul lah, pusing-pusing. Tapi nama dia tawaf. Okey, kita tawaf. Tawaf berapa pusingan? 7 pusingan. Dan kalaulah kita terlupa, kita duduk tawaf, kita duduk ingat 6 ke 5? 6 ke 5? Kita nak ambil yang mana? 6. Okey, dengar sini. Kalaulah ketika mana kita tawaf, kita was-was 5 ke 6, aku tawaf 5 ke 6, kita kena ambil yang paling sedikit, 5. Sebab syarat sah tawaf
mestilah 7 pusingan ataupun 7 keliling. Dan syarat sah tawaf yang lain juga mestilah dalam keadaan berwuduk. Dengar nak? Syarat sah tawaf mestilah dalam keadaan berwuduk. Sekiranya kalau kamu terbatal wuduk, kamu kena maklum dekat ustaz, kamu kena maklum dekat ustazah, saya batal wuduk. Dan bila batal wuduk, kamu diberi peluang untuk pergi ambil wuduk, kamu kena ulang balik tawaf di tempat mana yang kamu berhenti. Kalau kamu berhenti pada pusingan kelima, kamu ambil balik pada pusingan kelima, kamu tambah lagi 2. Tawaf pusingan pertama dah terbatal dah, pergi ambil wuduk, sambung balik pusingan pertama, habiskan sampai pusingan yang ke-7. Itu syarat sah tawaf, mesti dalam keadaan berwuduk. Jadi bagi orang yang tak tahan kencing, tak tahan kentut dan sebagainya, kalau boleh ejazlah bagi habis tawaf. Sebab tawaf ni tak lama masa dia, lebih kurang 20 ke 35 minit ke 40 minit macam tu saja. Tambah kamu orang muda, kuat-kuat dan sebagainya, kan? Tawaf dengan bacaan dan sebagainya lebih kurang setengah jam habis. Dan kalau kita tengok di Mekah ni, dia ada beberapa tempat menarik. Yang pertama sekali Masjidil Haram. Yang kedua dia ada Gua Sur, ada juga Gua Hira. Yang ketiga dia ada Padang Arafah. Padang Arafah ada lagi ni, kan, dekat kita dah hubung dah, kita akan pergi di Padang Arafah. Dan adanya Bumi Taif. Bumi Taif ni tempat apa? Kalau siapa tahu? Bumi Taif ni tempat yang mana Nabi Muhammad, biasa dengar cerita Nabi Muhammad nak pergi berdakwah, yang mana Nabi Muhammad kena baling batu sampai luka. Biasa dengar tak? Jadi itu nama dia Bumi Taif. Jarak perjalanan lebih kurang 90 km lebih, naik bas lebih kurang 2 jam ke 3 jam. Terletak di sekitar Mekah Al-Mukarramah. Ini apa ni? Siapa boleh cerita ni? Nuri siapa ni? Hotel. Kalau kamu tengok dekat depan ni, ini adalah gambaran Arafah, Mina dan juga Muzdalifah. Kan, ketika mana kita dalam ibadah haji, kita akan pergi ke tempat-tempat ini dengan hanya pakai pakaian ihram sahaja. Kalau kata nak bawa ihram salin pun, bawa ihram juga. Tak boleh bawa t-shirt dan sebagainya. Boleh dah bawa t-shirt, tapi hanya boleh pakai selepas kita dah bercukur ataupun selepas kita dah bertahallul. Ini lebih kurang tu juga tempat yang sama. Okey, dan kalau kamu tengok di sana ni kan, ini dia punya kemah-kemah dia, ini tempat-tempat untuk meletak. Dan tempat untuk meletak, inilah tempat meletak yang paling betul. Ni, dia besar tempat dia. Kan, ustaz pun tengok gambar besar lagi masa ni. Kan, 2019 ni gambar. Okey, ini tempat meletak. Kalau kata kamu nanti ada rezeki boleh pergi ke Mekah, boleh pergi ke Madinah, boleh nak melentak, inilah tempat untuk melentak. Dan dia ada beberapa tingkat. Jadi kita akan melentak dekat sini menggunakan 7 biji batu. 7 biji batu nak, bukan 7 biji bata. Kena ingat tu kan? Batu saya apa Ustaz Abang tadi? Saya jari saja. Jangan pula duk ambil bata, duk ambil batu saya paha duk pergi melentak. Itu tak kena. Kena batu saiz jari saja. Okey, jadi sebelum berakhir Ustaz nak tunjuk sedikit video lah. Sedikit video mungkin sebagai panduan. Okey, yang pertama kita nak tengok dulu tawaf. Tawaf adalah perlakuan mengiringi Ka'bah yang berada di Masjidil Haram sebanyak 7 kali. Nak bertawaf, haruslah kita mematuhi syarat tawaf. Syarat-syaratnya ialah: pertama, suci daripada hadas, sentiasa dalam berwuduk. Kedua, suci daripada najis pada badan dan pakaian. Ketiga, menutup aurat. Keempat, bermula pada tempat yang sejajar atau serentak dengan Hajar Aswad yang ada pada penjuru Kaabah untuk dikira permulaan dan satu pusingan tawaf. Kelima,
Kaabah di sebelah kiri bahu dan berjalan ke hadapan tanpa memalingkan dada. Keenam, dilakukan di dalam Masjidil Haram, tetapi di bahagian luar Kaabah iaitu di luar Hijr Ismail dan Shah Zarwan. Ketujuh, dilakukan 7 pusingan dengan yakin. Ketika melakukan tawaf wajib, kita hendaklah menjaga syarat ihram juga, iaitu tidak memakai atau memegang kawasan dan terkena tempat yang ada wangian. Bagi lelaki, tidak memakai kasut tertutup dan pakaian berjahit, manakala bagi perempuan dilarang memakai tutup muka. Mengelilingi Kaabah bermula dengan niat, dan sepanjang mengelilingi Kaabah kita hendaklah membaca doa dan berzikir, meminta yang baik-baik daripada Allah. Hendaklah kita pastikan telah membuat 7 pusingan keliling, dan andai wuduk kita terbatal dengan sebab syarak, hendaklah kita berhenti dan mengambil wuduk. Kemudian menyambung semula kiraan pusingan. Tidaklah perlu bermula dari awal kembali. Fatwa tempatan di Masjidil Haram, wuduk tidak terbatal jika tersentuh kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram selagi tidak menaikkan syahwat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Okey, itu berkenaan dengan tawaf. Dan ada satu video lagi, boleh tengok dekat sini. Kita nak tunjuk berkaitan dengan sa'i pula. Sa'i tadi Ustaz contoh macam mana? Kau Ustaz tak contoh lagi. Lepas kita tawaf, kita akan sa'i ya. Kita akan sa'i berjalan daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Contoh Safa dekat sini, Marwah dekat sini. 1 pergi hujung kira 1, patah balik kira 2. Dan syarat sa'i tidak perlu kepada wuduk. Kalau batal wuduk tidak menjadi masalah. Okey, boleh tengok video ni. Sa'i. Aturan selepas tawaf dalam ibadah haji ialah sa'i. Perbuatan sa'i merupakan rukun haji dan umrah yang dilakukan secara berjalan ulang-alik. Bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ketika melintasi Batnul Wadi, kawasan ini kini ditandakan dengan lampu neon berwarna hijau. Disunatkan jemaah lelaki untuk berlari-lari anak, manakala jemaah wanita pula untuk berjalan cepat. Allah telah mewajibkan ibadah sa'i kepada hamba-Nya ketika menunaikan haji dan umrah sebagai lambang kesabaran, ketakwaan dan tingginya keyakinan bergantungan seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya, iaitu kisah Siti Hajar radhiyallahu anha. Syarat-syarat sa'i. Pertama, dilakukan selepas tawaf rukun. Boleh tengok. Kedua, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ketiga, ulang alik cukup 7 pusingan. Keempat, hendaklah membuat pusingan sampai ke penghujung tempat sa'i di Safa dan di Marwah. Kelima, hendaklah sa'i di Batnu Al-Wadi. Keenam, tidak berniat lain yang membesokkan tujuan sa'i. Setelah selesai 7 pusingan sa'i, disunatkan mendirikan solat sunat 2 rakaat dan sebaiknya dilakukan di Masjidil Haram. Sunat berzikir, berdoa dan membaca ayat Al-Quran yang mudah dibaca ketika sa'i. Selepas selesai ibadah sa'i, jemaah umrah boleh bertahalul iaitu bercukur atau bergunting, manakala jemaah haji akan bergerak ke Mina untuk bermalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Okey, yang terakhir. Ini yang akan ataupun yang berisyok lah. Melontar. Melontar. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah merupakan wajib haji. Ketika di Mina, kita juga wajib melontar. Melontar di ketiga-tiga jumrah turut merupakan perbuatan wajib haji. Signifikasi ibadah melontar ini ialah melontar batu ke arah syaitan yang sering menghasut dan menggoda manusia, melakukan maksiat dan perbuatan yang mengingkari suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Melontar wajib pada tiap-tiap hari, dimulai dengan jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah aqabah. Tiap-tiap jumrah hendaklah dilontar dengan 7 biji batu, satu persatu dengan gaya melontar.
Waktu melontar ialah mulai dari gelincir matahari hingga menjelang subuh bagi tarikh 11 dan 12 Zulhijjah. Manakala pada 13 Zulhijjah mulai dari gelincir matahari hingga masuk waktu maghrib. Syarat-syarat melontar jumrah. Pertama, masuk waktu. Kedua, melontar dengan tangan jika berkuasa. Ketiga, melontar hendaklah dengan batu sahaja. Keempat, hendaklah dengan gaya melontar, bukanlah dengan gaya mencampak atau meletak. Kelima, hendaklah mengikut tertibnya iaitu jumrah ula, al-wusta dan aqabah. Keenam, hendaklah melontar 7 biji batu untuk 7 kali lontar pada tiap-tiap jumrah dengan yakin. Jika sekali lontar 2 biji batu atau sekaligus 7 biji batu, lontaran tersebut hanya dikira sekali lontar sahaja. Ketujuh, hendaklah yakin batu yang dilontar tersebut benar-benar jatuh pada tempatnya. Labaik Allahumma labaik. Labaikala syarika laka labaik. Okey, kita dah tengok tadi beberapa video. Dan kita tahu bila mana kita dalam ibadah haji kita disunatkan bertalbiyah. Boleh ikut Ustaz tak sama-sama? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, sekali lagi. 1, 2, mula. Kuat, kuat, kuat. Laka wal mulk la syarika lak. Last sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Okey, para pelajar yang dirahmati Allah SWT sekalian, habis untuk sesi yang pertama. InsyaAllah selepas ni kita akan ke tempat makan di tempat perhimpunan. Makanan pun dah sampai. Kita akan makan terlebih dahulu makanan yang disediakan. Selepas makan, Ustaz akan pecahkan kamu kepada 5 ataupun 6 grup, 6 kumpulan. Lepas tu kita akan bekalkan dengan pakaian ihram bagi orang lelaki, dan bagi perempuan kita akan bekalkan dengan kain terkung. Jadi minta semua bersedia, dan Ustaz minta lepas makan bagi yang nak tertandas, nak terkencing ataupun nak terberak dan sebagainya boleh pergi selesai. Siap. Jadi setakat itu sahaja untuk sesi yang pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta pelajar perempuan bangun terlebih dahulu dan bergerak menuju ke tapak perhimpunan. Pelajar perempuan terlebih dahulu.